Kita dapat bersamalah hari ini, alhamdulillah, untuk kali pertama lah kita berusrah secara maya ni. Jadi lepas ni Habib kau Selangor boleh selalulah usrah maya ni, pasal kita tak ramai duduk kat kau Selangor. Boleh jadikan kebiasaan lah, Syed. Boleh. Tu lah nampak gaya macam tu juga. Salah satu kelebihan lah PKP ni mendedahkan kita untuk guna benda-benda ni. Sebelum ni benda ni macam mustahil nak buat kan, tak terfikir pun. Tapi hari ni alhamdulillah kita manfaatkan lah sempena PKP ni. Dan alhamdulillah juga syukur kita sebab kita diberikan kesihatan sehingga saat ni masih diberikan kesihatan. Mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan dengan baik dan juga dengan penuh barakah menjelang bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah SWT dan juga bulan yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bulan ini menjadi bulan yang penuh keberkatan untuk kita. Dan hari ini sebenarnya abang menyediakan ada tajuknya yang diminta ialah hikmah Ramadan kan. Betul. Tapi abang sesuaikan tajuk hikmah Ramadan tu sekali dengan hikmah PKP dalam bulan Ramadan. Okey, betul. Sebab ada satu pelajaran yang besar lah pada kita bila kita berhadapan dengan PKP, yang mana seluruh rakyat Malaysia ni yang hidup pada zaman moden ini khususnya tak pernah melalui pengalaman PKP ni kan. Mungkinlah dulu darurat tu pernah sebab pergaduhan, perang dan sebagainya. Tapi kali ini kita berhadapan dengan keadaan yang cukup istimewa lah. Maknanya tak pernah dilalui dan kita lalui, dan kena pula kita diberikan peluang melaluinya dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan itu memberi kita pelajaran yang baik lah. Jadi abang ada sediakan artikel lah sebenarnya, yang mana abang mulakan catatan ini dengan rujukan dalam Al-Quran Karim. Sebab kalau kita ni dah mulakan Ramadan dengan tadarus Quran, maka abang percayalah kita mulakan dengan bacaan surah Al-Baqarah. Jadi hari ni abang banyak nak rujuk dalam surah Al-Baqarah sendiri, bagaimana Allah SWT memberikan kita pemahaman tentang bagaimana berhadapan dengan situasi PKP, memahami hikmah dalam PKP ni. Dan yang kedua juga tentang Ramadan lah, sebab perintah berpuasa ni datang ada juga dalam surah Al-Baqarah kan. Hari ni kita dah masuk hari yang ke-6 puasa. 6, hari ke-6. Kan. Maknanya saya tidak ada lah, kalau sehari 1 juzuk, hari ni dah 6 juzuk lah. Kalau 6 juzuk tu Baqarah dah habis lah maknanya kan. Jadi abang ada membaca beberapa artikel dalam dan juga kita pun abang yakinlah kita semua baca Al-Quran, dan kita dah pun membaca beberapa surah dalam Al-Quran, khususnya Al-Baqarah. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan tentang perintah berpuasa serta dengan disiplin puasa, yang mana rasanya kita tak perlulah nak diulang banyak kali tentang puasa ni. Ingat, rasanya kita semua faham dan jelas tentang kepentingan puasa, bagaimana berpuasa, bagaimana nak menjadikan puasa ini satu kelebihan yang baik kepada kita. Sebagaimana yang para ulama jelaskan, puasa ni ada 3 jenis kan. Ada orang yang puasa sekadar menahan lapar dan dahaga. Siapa tu? Afiq Azri Sila. Kita dah mula dulu. Apa? Ada orang yang kita dah start dah. Tahu. Maaf lambat. Tu Fida pun dah masuk. Okey. Okay bang, tadi abang sangkutkan sambung puasa, 3 puasa dia. Puasa orang yang lapar, lapar dahaga. Tiga jenis golongan orang yang berpuasa.
So yang pertama ialah orang yang puasa hanya sekadar puasa lah. Maknanya puasanya tu hanya menahan lapar dan dahaga, hanya sekadar merasai kesusahan lapar sambil mengeluh dan sebagainya lah sebab penat. Jadi perubahan pada diri tu tidak banyak berlaku. Itu dipanggil puasa awam lah, puasa orang-orang yang biasa-biasa. Yang kedua ialah puasa khusus. Puasa khusus ni ialah orang yang memperbaiki diri dia sikit-sikit dalam keadaan dia berpuasa dan dia sedar bahawa ada perkara-perkara yang dia perlu jaga selain daripada makan dan minum. Maknanya nak kata amalan bertambah tapi bertambahnya tidaklah drastik atau terlalu banyak. Cuma dia sedar bahawa Ramadan ni peluang, maka dia pilih untuk melebihkan apa yang biasa dia buat. Kalau dia baca Quran, maka dilebihkan bacaan Qurannya sedikit. Kalau dia sembahyang, maka sembahyangnya diperbaiki sedikit. Jadi perubahan tu berlaku pada orang yang puasa khusus. Dan yang tahap tertinggi dalam orang yang berpuasa ini ialah puasa khususul khusus, iaitu orang yang memang mencari keredaan sebenar-benarnya, mencari ketakwaan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 134 surah Al-Baqarah tentang orang beriman diperintahkan berpuasa sebagaimana kaum-kaum ataupun umat-umat sebelum ini. Untuk apa? Untuk membina ketakwaan diri. Jadi sebab tu orang menjadikan Ramadan ni sebagai madrasah ataupun sekolah lah untuk kita menambah baik diri kita dan juga mengubah keadaan diri. Itu secara asasnya itulah dia jenis-jenis orang puasa. Rasanya mana-mana tazkirah pun yang kita dengar benda tu diulang-ulang kali diceritakan. Dan rasanya sepatutnya untuk kita lah, macam abang lah khususnya yang umur dah cecah 40 ni. Maknanya setidak-tidaknya lah kalau start puasa umur 7 tahun, setidak-tidaknya dah 33 tahun dah puasa. Maknanya sepatutnya puasa pada kali yang ke-33 ni, maka dia menjadi puasa yang jauh lebih baik daripada puasa yang sebelum ni lah. Kan? Jadi sama jugalah dengan semua yang ada ni, mudah-mudahan puasa kita tu betul-betul memberikan manfaat kepada kita untuk tahun-tahun yang mendatang ni. Jadi tahun ni alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk jumpa lagi Ramadan, yang mana mungkin ada sebahagian kita yang tak dapat bertemu dengan Ramadan, dan mungkin ada yang diberikan kelebihan Allah Ta'ala diambil nyawanya pada bulan yang mulia ni. Jadi kelebihan yang ada pada kita ni sepatutnya kita manfaatkan supaya kita boleh jadi lebih baik lah. Dan kebetulan pula pada tahun ini Ramadan kita datang bersama dengan PKP. PKP atau PKPM kan. PKP ni maknanya terbatas pergerakan kita. Dah lebih sebulan dah kot. Berapa hari dah? Sebulan 10 hari tak cakap saya. Kan dah masuk 40 hari ya. Kita dah tak bergerak, bukanlah tak bergerak, maksudnya kita dah tidak secara aktif berada di luar dan bersama dengan masyarakat. Jadi kita dah terperap dalam rumah lebih 40 hari. Jadi mungkin banyak perkara yang kita fikir lah. Tak pastilah kita fikir ke tak fikir kan. Ada sebahagian orang mungkin fikir, ada sebahagian orang mungkin mengambil peluang ni untuk berehat. Inilah waktu berehat yang paling sonok lah, maksudnya tak payah pergi mana-mana. Duduk kat rumah, makan, tidur kan. Jadi itu mungkin patut kita lihat sebagai pembelajaran yang besar lah. Sebab tu abang mulakan hari ini dengan ayat Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Kalau ada Quran di tangan boleh buka surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Allah berkata, patutkah kamu menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berfikir? Kenapa abang mulakan ayat ni? Sebab bila kita berhadapan dengan Ramadan dalam musim PKP, ada orang menyatakan PKP ni ialah ujian. Ada orang mengatakan bahawa PKP ni bala. Ada sebahagian menyatakan bahawa PKP ni satu beban. Ada orang kata PKP ni aman lah untuk kita.
Ada orang merasakan PKP ni menyusahkan. Pasal apa? Pekerjaan tak ada, gaji tak dapat, pendapatan susah nak cari dan sebagainya. Ada orang merasakan bahawa PKP ni lah waktu cuti yang paling menarik ataupun yang paling seronok lah. Pasal apa? Disibukkan dengan hari-hari yang panjang dan tiba-tiba datang PKP ni, banyak pula masa kita duduk kat rumah. Jadi sebab itu kita sepatutnya menjadi orang yang berfikir. Sebab tu bila datang COVID-19 ni sebenarnya terletak pada kita lah. Kalau kita ni orang yang beriman, maka kita akan meletakkan COVID-19 ni bukan hanya sekadar bala. Ramai orang kat luar sana yang mengatakan ini bala lah untuk kita ni, dosa-dosa yang kita buat. Ada orang menuding jari pula, dosa ni orang ni lah buat ni, punca jadi COVID-19 kena kita ni. Jadi menuding jari ni bukan cara orang beriman. Cara orang beriman ni ialah mereka berfikir. Mereka fikir adakah keadaan ini berlaku kerana mereka dan patutlah mereka ambil ini sebagai satu benda yang hanya sekadar berlaku berlalu begitu saja. Sebab tu dalam surah ini, dalam ayat 44 ni sebenarnya ialah teguran Allah SWT kepada Bani Israel. Apabila mereka ni Allah telah berikan kitab Taurat, tapi mereka ni sebenarnya menyuruh orang lain buat kebajikan, tapi dia lupa bahawa kebajikan tu ada pada diri dia sendiri. Sebab tu suruhan berfikir ni, jadi hari ni bila cerita pasal hikmah PKP dalam bulan Ramadan ni, sebenarnya nak cerita bagaimana sepatutnya kita mengambil hikmah berlakunya PKP dalam bulan Ramadan ni ialah bagaimana untuk kita memanfaatkan keupayaan kita berfikir. Dan Allah ceritakan pasal berfikir ni banyak dalam Quran. Rasanya semua kita tahu dah. Kan? Suruhan berfikir ni bukan satu, banyak dalam Quran. Dan inilah sebenarnya peranan Quran yang menjadi penyuluh kepada orang-orang yang beriman. Kadang-kadang bila kita depan COVID-19 ni, kita cepat je tuding jari. Kalau kita tengok ada video-video orang menyalahkan orang lain, COVID-19 ni sebab ni, inilah punca dia, ini orang ni punca dia. Ini sebab benarkan benda ni berlaku maka jadilah ni. Jadi tuding jari ni bukan ciri orang beriman. Sepatutnya kita kena menilai peranan kita. Ini masa untuk kita muhasabah. Adakah terdapat faktor yang ada pada kita dalam situasi ni yang sebenarnya kita yang mengundang ujian sebesar ni? Adakah kita sebenarnya yang minta supaya COVID ni datang pada kita? Ataupun kita nak habiskan dengan menyalahkan orang bahawa ini semua sebab orang lain yang buat, kita kena sekali. Sebab tu Allah SWT berikan firman dalam surah Al-Baqarah juga ayat 118. Abang ambil ayat Al-Baqarah ni sebab percaya semua orang dah habis dah baca Baqarah ni, kalau ikutkan dah masuk juzuk 6 kan. Jadi kita fahamkan sikit apa Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang abang bacakan mula-mula tadi. Allah berfirman, walabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wan naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ni sebenarnya ayat tentang, kalau dalam ilmu psikologi kita akan kata ini ayat pelajaran Allah SWT tentang pengurusan stres. Bahawasanya Allah SWT ni sebenarnya telah memberikan pelajaran pada kita tentang bagaimana nak mengatasi stres. Sebab tu abang ada dengar beberapa video-video yang yang live stream yang FB bawah PKP yang buat cerita pasal stres. Duduk di rumah ni stres ataupun tak bekerja stres. Sebenarnya pengurusan stres ni Allah telah ajarkan. Bahkan Allah berikan dalam ayat 155 ni, apa Allah kata? Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Menguji kamu ni maksudnya ini memang kepada orang beriman. Sebab Allah dah kata dah, untuk orang beriman, dia tidak boleh mengaku beriman melainkan telah datang ujian pada dia. Dan kalau kita melihat ini sebagai ujian, maka sepatutnya kita tidak menyalahkan, tapi kita melihat ini sebagai satu proses menambah baik diri kita. Dan sebenarnya kita beruntunglah sebab berlaku dalam bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW sangat suka amalnya diangkat dan dalam PKP ni pula kita sedang berpuasa, maka kita boleh bayangkan betapa kelebihan kita melakukan kebaikan itu dalam bulan Ramadan ini. Allah kata sesungguhnya akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Yang pertama Allah berikan orang stres ni perasaan takut lah.
Kan? Hari ni kalau macam yang bekerja, macam Syed kerja, macam Afiq kerja kan. Afiq kau kerja Afiq? Dia sangkut tu. Oh sangkut. Lepas ni kelas, Hang-hang lepas ni kelas. Ada lah. ada kelas? Lepas ni kelas. Oh ya ke? Untuk orang yang bekerja mungkinlah dia perasaan takut tu mungkin kurang pasal gajinya masih ada. Ya, maksudnya yang bekerja dengan ada majikan. Tapi macam orang yang bekerja sendiri macam abang ni, tambahlah ceramah jumpa orang, datanglah perasaan takut tu. Macam manalah pula nak cari sumber pendapatan kan. Pasal pendapatan kita ni nak pergi ceramah jumpa orang ramai-ramai. Kan? Dalam beberapa tulisan pun dah kata dah training ni dalam tempoh 6 ke 12 bulan ni memang tak akan ada training program. Jadi itu perasaan takut lah. Allah datangkan perasaan takut. So, macam mana kita nak hadapi perasaan takut ni? Kalau dalam surah Al-Baqarah ni, Allah turunkan ayat ni kepada orang-orang Islam yang waktu itu disuruh berperang. Disuruh berperang. Jadi bila mereka disuruh berperang ni, datanglah perasaan takut. Macam mana kita nak perang sedangkan musuh kita ni terlalu ramai, kita ni sedikit, kita ni dengan kelengkapan yang tidak cukup berbanding mereka. Itu adalah satu stres. Ada orang lain mungkin perasaan takut tu datang kerana benda-benda lain lah. Mungkin sebab duduk rumah, macam yang baru-baru ni dibincangkan, semalam bincang pasal isu pornografi, isu deraan dalam rumah. Sebab banyak masa dekat rumah, maka makin banyak jenayah dalam rumah berlaku, termasuklah pornografi dan sebagainya. Kemudian yang kedua Allah kata al-ju', kelaparan. Maknanya macam yang kita nak buat kutipan sekambit beras, kita mungkin tak terasa lah, yang duduk di rumah ni dengan keluarga mungkin tak rasa sangat pasal makanan tu sentiasa ada. Kan? Kalau kita tengok video-video yang viral macam Ustaz Abid Liu walaupun jadi isu dah sekarang ni, kan, yang dihantar bantuan-bantuan dan sebagainya, itu pun sebenarnya dah menunjukkan betapa sukarnya orang nak berhadapan dengan PKP bila dalam keadaan makanan pun tak ada. Kan? So itu juga satu stres bila tak ada makanan. Yang ketiga Allah kata kekurangan harta benda. Ni sumber pendapatan ataupun apa saja yang ada di sekitar kita, rumah kita. Kemudian yang keempat ialah kekurangan dari segi kejiwaan. Yang ini sebenarnya yang menjadi perhatian kita sebab kebanyakan bila kita jumpa dengan fakir miskin ni, kita tahu dia bukan miskin harta benda saja, bahkan dia miskin jiwa. Dan Allah letakkan ayat ni, Allah kata wa naqsim minal amwali wal anfus. Anfus wal anfus. Maknanya amwal dan jiwa ni, amwal dan diri mereka ni adalah dua perkara yang sangat hampir untuk difikirkan. Dan yang ketiga ialah kurangnya hasil-hasil tanaman. Kita hari ni mungkin tak bercucuk tanam lah. Tapi untuk orang yang bercucuk tanam, sumber makanan yang tanaman ataupun sumber pendapatan daripada tanaman. Dan ini semua adalah perkara yang berkaitan dengan stres sepanjang PKP. Dan Allah kata, Allah tutup ayat itu dengan wabashiris sabirin. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya stres ni dia punya nasihat cuma sabar je. Sehingga kan Nabi kata kalau ada orang cerita tentang masalah ke apa ke, maka kamu katakanlah pada dia sabar. Itu je. Walaupun kita pun tak tahu nak sabar macam mana, tapi Nabi pesan supaya cakap dengan orang yang berhadapan dengan masalah ni sabar. Sebab itu adalah jalan keluar kepada stres. Kan? Dan Allah datangkan macam-macam lagi ayat tentang sabar ni. Kalau kita tengok dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 153 pun Allah sebut. Al-Baqarah ayat 153, Allah kata ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah kata wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan solat, kerana sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dalam tempoh hari ini nak minta bantuan, maknanya untuk minta bantuan supaya kita berhadapan dengan PKP ni jauh lebih baik, maka bersabar itu sebagai keutamaan. Dan jangan berhentilah kita untuk mendirikan solat. Keutamaan kita pada solat ni, bila datang bulan Ramadan, kita percaya solat ni akan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sebab tu dalam artikel ni boleh share ke tak? Boleh kot Boleh. Abang hantar link. Artikel ni dia PDF atau apa? Dekat slide blog. Abang buat. Oh blog. Abang boleh letak link. Abang hantar kat link.
Dekat ruang Dekat chat link. tu. Ni. Kalau ni Oh. abang copy paste link Dekat tu, tab tu ni. kan kat sebelah atas kiri kan ada tempat chat tu kan. Copy Aha. paste kat tu. Macam saya check ni. Hantar gambar. Okey, jap. Okey, dapat. Okey. Dapat. Ha. So dalam artikel ni abang ada sebutkanlah beberapa perkara yang mungkin kita patut beri perhatian dalam bulan Ramadan ini, sebab abang rasa semua kita ni dah ada kesedaran yang baik lah tentang agama, tentang ketuhanan, tentang akidah dan pegangan. Jadi Allah berikan macam-macam pada kita bukti. Allah dah datangkan COVID-19 sebagai penegur kita, yang menegur kita. Allah tak datangkan makhluk besar pun, makhluk halus je kan, COVID-19, tapi dia terkesan sampai kita tak mampu nak melawan semua perkara tu. Kita hanya duduk rumah dan tunggu dan lihat. Kita tak tahu ke mana pengakhiran dia, tak tahu. Sebab apa? Sebab itu nak dijadikan pelajaran pada kita. Dan Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 118. Allah kata, dan orang musyrikin yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami tentang kebenaran Muhammad. Ini orang musyrikin bertanya ataupun mempersoalkan tentang Muhammad itu betul ke Nabi. Atau datangkan kepada kami, mereka kata, satu bukti yang jelas. Demikian juga orang kafir yang terdahulu daripada mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka semua dan kufur. Allah mulakan ayat 118 ni dengan berkata, dan mereka atau orang yang tidak berilmu pengetahuan. Maknanya orang yang tidak berfikir. Mereka ni ialah orang yang sebenarnya degil dan kafir. Sebab tu bila datang COVID-19 ni, tugas paling besar sebagai orang beriman ialah berfikir. Itu tugas kita yang paling besar. Fikir kenapa COVID-19 ni berlaku. Kalau kita bukan orang kesihatan, kita tak patut fikir pun tentang COVID-19 ni punca pada mana, sebab bukan bidang kita pun. Tapi ada banyak lagi ruang atas dunia ni yang kita perlu fikirkan. Jadi Allah hantar COVID-19 ni sebagai bukti interaksi Allah dengan kita, kan? Jadi orang musyrik kata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kita, kan? Tapi untuk orang beriman, Allah sedang berkata-kata lah ni. Sebab tu dia hantar COVID-19, kan? Supaya kita ni jadi orang yang berfikir. Dorongan berfikir ni adalah diasaskan oleh ilmu pengetahuan. Dan kembali semula kepada ayat pertama yang kita tahu, wahyu Allah SWT ayat pertama ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat pertama yang mana balik kepada pentingnya pembacaan. Dan macam yang abang pernah terangkanlah sebelum ni, baca ni bukan semestinya baca maknanya tengok ayat dan baca. Baca ni dengan memerhatilah, kan? Dan kita lihatlah, ini sebagai COVID-19 ni sebahagian daripada proses pembacaan kita sebagai orang beriman. Dan Allah hantarkan tentera haluan Allah SWT ni Allah hantar. Dan Allah tak hantar pun tentera ni dalam bentuk manusia. Ya. Allah tak pilih manusia untuk makhluk selain manusia untuk bahkan Allah pilih COVID-19 pula. Abang kan start tu. Tu lah.
Saya buat kerja. Tak apa. Awak buat kerja. Bukan. Kena hantar gambar ke HR. Sekejap. Tak, Wah, abang, tak ni. abang kam start tu. Aduh. Dia live balik. Masuk balik. Okay, Rama tak ada. Ragam. Alamak, dia hilang lah pula. Makan live tu. Dia makan. Dia ni kot, dia terleft. Okay. Betul tak? Alamak. Bagam. Tak mana boleh hilang. Kita dah start. Tak dengar. Bagam. Dia dah rekod. Dia dah rekod tak berjerit. Kena Abi KS kena Abang beli Kam. internet eh. Boleh dah. Abang Kam. Hello, Assalamualaikum. Salam. Tak dengar abang. Suara abang tak dengar. Aku boleh tak gambar. Okay, dengar? Dengar. Dengar. Okay. Okey. Okey bang. Sampai mana tadi? Tadi cerita pasal sekejap Pasal statement. Artikel abang. Tentang tentera Allah SWT, tentera kecil Allah hantarkan selain daripada manusia lah, untuk bercakap dengan manusia ni, dan dia hantar makhluk. Kenapa Allah hantar manusia juga? Kenapa bukan manusia yang memberi peringatan juga? Rasanya kita pun semua dah maklum dah bahawa peringatan yang sebelum ni yang nabi-nabi diutuskan ni, itulah manusia, dan itulah dia utusan yang terakhir yang Allah hantar. Selepas daripada tu Allah tak hantar manusia dah. Yang Allah hantar ialah makhluk sebagai peringatan. Dan makhluk
makhluk-makhluk ni disuruh kita berfikirlah. Sebab itu dihantarkan makhluk-makhluk ni. Supaya kita mencari bukti-bukti daripada Allah SWT dan kita menjadi orang yang sentiasa berfikir. Sebab tu sebagai insan lah kita ni, sebagai individu, mungkinlah kita muhasabah lah diri kita kan. Mungkin kita ni kerap habiskan masa untuk kepuasan peribadi kita saja. Sampai kadang-kadang mana-mana kerja atau tugas yang kita dapat dan kita buat ni, banyaknya kita mengelak dengan alasan yang penting bukan aku, ataupun yang penting yang penting aku tak terlibat kan. Yang penting kau kena, atau yang penting kau lah, yang penting bukan aku. Maknanya kita datang perasaan kepentingan pada diri sendiri, mengutamakan diri sendiri banding orang lain. Mungkin itu muhasabah untuk kita lah. Allah hantar COVID-19 ni, Allah pisahkan kita, tak boleh berjumpa dengan orang, tak boleh bercakap dengan orang, terpisah pada orang lain. Maksudnya tak boleh berinteraksi, dijarakkan hubungan sosial ni. Mungkin sebab kita ni terlalu pentingkan diri sendiri. Akhirnya Allah ajarkan kita bahawa susah sebenarnya. Susah bila tidak berlaku interaksi antara manusia. Maknanya bila terputus hubungan interaksi tu, maka walaupun kita boleh interaksi macam ni, tapi dia punya situasi, keadaan, semasa keadaan tu berlaku, dia jauh berbeza dengan apa yang kita lalui sekarang lah. Kan? Sebab tu perlu jadi muhasabah yang besar pada kita bila datang COVID-19 ni. Dan pernah tak kita mungkin terfikir Allah tegur kita dari segi kita, bagaimana kita dengan jawatan dan amanah kita. Sebab tu kita dalam tempoh ni kena banyak istighfar lah, astagfirullahalazim kan. Sebab mungkin kita diberi amanah, tapi amanah kita tu kita buat, tapi kita buat sambil lewa, kita tak sungguh-sungguh pun. Kita tak buat tugas kita tu dengan sebaik yang mungkin kan. Jadi mungkin itu jadi faktor lah kenapa kita diberi teguran yang sebegini hebat oleh Allah SWT. Dan Allah SWT juga berfirman dalam ayat Al-Baqarah ayat 45, sambungan daripada ayat 44 tadi yang abang bacakan mula-mula tadi. Allah kata, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu. Maknanya Allah janji banyak kali dalam Quran Allah sebut. Kita akan diuji dengan sedikit perasaan takut, dan mintalah pertolongan, Allah kata. Bila datang ujian, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar. Ni ayat 45. Dan mengerjakan solat. Sesungguhnya solat itu amat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi masuk bulan Ramadan ni, abang ingat, inilah muhasabah kita mungkin. Mungkin sebelum datang COVID-19 ni, solat kita macam mana kan? Kalau kita kata dosa orang lain menyebabkan COVID-19 ni, pernah tak kita terfikir mungkin COVID-19 ni sebab dosa kita sendiri kepada Allah SWT kan? Mungkin tentang solat kita. Dulu kita kerap berjemaah ke bersendirian? Dulu kita kerap semayang awal ke semayang lambat kan? Dulu kita solat sempurna ke asalkan solat je? Sebab tu ujian ni untuk orang beriman, waktu ni sepatutnya kita sebagai orang beriman ni, solat kita akan makin khusyuk dan solat kita akan makin disegerakan. Bila masuk waktu tu kita segerakan, dan kita tak akan lepaskan peluang berjemaah walaupun dekat rumah kita mungkin ada 2 orang saja. Ya, sebab itulah peluang yang terbaik sebenarnya, dan itu akan menjadikan kita ni jauh lebih baik lah berbanding sebelumnya. Dan yang paling utama sekali, bila kita berhadapan dengan PKP bersama dengan bulan Ramadan, Allah kata akan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Sepatutnya Ramadan meningkatkan ketakwaan. Jadi meningkatnya ketakwaan ialah berubahnya manusia itu daripada sebelum Ramadan apabila dan selepas Ramadan. Perubahan itu akan berlaku. Jadi persoalannya ialah adakah kita sudah bersedia untuk membuat perubahan, ataupun kita baru fikir nak berubah, ataupun kita telah mulakan perubahan. Yang susah bukan berubah. Yang susah ialah istiqamah kepada perubahan. Itu yang paling susah sebenarnya. Jadi sebab itu kalau kita nak berubah dalam tempoh sekarang, kita ada peluang yang besar. Sebab dalam psikologi kata, kalau kita nak ubah sesuatu sikap atau behavior, kita perlukan sekurang-kurangnya tempoh masa melakukan perbuatan tu 40 hari. Maknanya kalau kita hanya berubah dalam bulan Ramadan selama hari ni, sebenarnya tak cukup. Sebab kita puasa 30 hari. Kalau ikut psikologi lah. Maknanya kita perlu, sepatutnya disiplin tu dah wujud pasal dah 40 hari dah. Kan? Jadi mungkin hikmah dalam Ramadan kita kali ni, dia datang dengan PKP ni,
Jadi mungkin kita harus baiki disiplin lah yang ada pada kita ni. Dengan disiplin-disiplin peribadi, tambah lagi disiplin-disiplin jamaah yang kita ada, tambah lagi dengan disiplin-disiplin yang kita perlu jaga juga berkenaan dengan hak kita dengan orang lain. Sebab tu kalau kita hidup bersendirian, maksudnya kita bujang, belum berkahwin, belum ada pasangan, mungkin hak kita dengan keluarga kita, mak ayah kita. Yang itu hak kita. Sebab tu orang yang makin banyak beban dia, maka bertambah hak orang lain pada dia. Kalau macam orang yang dah berkahwin, asalnya hak dia dengan mak ayah, sekarang dah ada hak dengan mak mertua, ayah mertua, anak-anak dan sebagainya. Kalau orang yang sebelum ni tak bekerja, bila dia bekerja, maka hak tu bertambah kepada majikan yang memberikan pekerjaan kepada dia. Kalau orang tu dia tidak ada jawatan dalam pekerjaan dia, kemudian sekarang diberikan jawatan pula, dahlah bekerja, dia ada hak majikan pada dia, bahkan dia ada hak pula orang yang dia pimpin dalam tempat yang dia bekerja tu. Jadi hak kita ni sebenarnya makin banyak umur, makin bertambah hak orang lain pada kita. Dan macam mana kita nak uruskan hak orang lain pada kita ni, itulah sebenarnya yang kita kena muhasabah balik. Adakah kita buat ataupun laksanakan tugas kita, ataupun kita berikan hak orang tu sebaik yang sepatutnya, ataupun kita sebenarnya sekadar memenuhi kriteria syarat kita begitu saja dengan orang lain ni, sehingga kan hari ni kita terpaksa berhadapan dengan ujian COVID dan juga PKP ni. Jadi bayangkan itu sebahagian daripada apa yang boleh dikongsikan lah. Tak payah panjang-panjang sangat lah, tapi sekadar untuk kita bermuhasabah lah dalam tempoh yang panjang kita berada di rumah. Ada sebahagian kita yang mungkin masih bekerja lah kan, ataupun masih belajar. Ada sebahagian yang memang cuti lah. Jadi yang mana cuti tu Alhamdulillah, yang mana bekerja pun Alhamdulillah. Tapi yang pentingnya ini proses yang baik untuk kita ambil peluang untuk perbaiki mana-mana yang kurang lah. Jadi hopefully apa yang kita usahakan ni boleh kita disiplinkan dan jadikan dia sebagai panduan untuk masa akan datang lah. Jadi mungkin ada soalan ke apa, abang bukalah kepada semua, ataupun perbincangan lain yang mungkin patut untuk kita bincangkan. Silakan. Saya rasa dia lebih kepada perbincangan lanjut sebenarnya. Bila abang sebut pasal puasa tadi tentang la'allakum tattaqun, betul lah. Memang Allah sebut puasa ni salah satu asbab dia Allah jadikan puasa ni sebagai ibadat ni memang untuk kita ni meningkatkan ketakwaan lah. Tapi macam mana yang dimaksudkan dengan meningkatkan ketakwaan ni adalah bila kita ni melihat ada orang yang tidak mendapat nikmat yang sama. Mungkin kita dapat satu nikmat tapi orang lain tak dapat nikmat. Pada di situ sebenarnya kita kena lihat ini adalah ujian yang mungkin orang lain rasa tapi kita tak rasa, yang mungkin sebenarnya dia ni lebih beruntung daripada kita. Sebab apa? Sebab inilah ujian yang akan menyebabkan ketakwaan dia ni naik. Mungkin dia lebih ni daripada kita. Sebab ujian orang, setiap orang ni berbeza. Malah bila PKP ni masa Ramadan ni memang kita nampak ujiannya ni sangat besar, benda yang kita tak pernah alami. Sebab dulu zaman dulu pun, zaman selepas Nabi wafat pun ada wabak dulu. Kita tak tahu wabak buat masa tiba-tiba pula tahun ni wabak tu time puasa dia, so dia agak first time. So mostly banyak fiqah-fiqah baru yang lahir lah. Kita pun tak pernah terbayang sembahyang raya kat rumah kan. Tiba tahun ni sembahyang raya kat rumah, khutbah, apa semua. Itu adalah benda nikmat yang apa kata, yang kita sebenarnya mungkin kita tak pernah, jarang buat. Tapi bila ditarik benda tu kita rasa macam ruginya aku tak pernah buat sebelum ni. So sebenarnya dia menjadi satu iktibar lah sebenarnya. Iktibar kita PKP ni saya nampak dia memberi iktibar kepada kita supaya dia menyedarkan kita bila benda yang kita alfa selama ni, benda yang kita tak buat, tiba-tiba memang Allah tarik memang langsung tak buat, memang kita kena rasa satu dosa yang sangat besar lah sebab kita tak buat benda tu lah. Dan orang kata dan orang kata bila berlaku PKP bulan puasa ni, siapa yang tak pernah jadi imam lah. Sebab hidup rumah, dia nak tak nak dia kena belajar lah jadi imam kan. Kalau maknanya ahli keluarga kita tu tak pernah lah jadi Bilal ke apa ke, jadi wujudlah
peluang untuk belajar untuk jadi imam, bilal dan sebagainya kan. So itu pun antara hikmahnya juga. Kalau tak semua kita serah dekat bilal masjid je kan. Ataupun imam masjid je. Kita tahu komplain je imam ni baca laju lah, imam ni baca lambat lah kan. Tapi hari ni kita terpaksa sendiri mengimamkan ahli keluarga kita kan. Jadi mungkin itu jadi pelajaran lah, setidak-tidaknya kita faham lah macam mana kan selok-belok kita nak mengimamkan orang lain kan. Mungkin lain-lain kalau ada respon silakan. Ni ada Afiq, ada Alam. Lagi 2 orang tu saya tak tahu. Alam. Afiq dah buat video. Mesti dia ada banyak tahu. Satu hari satu hadis. Satu hari. Dah 2 hari tak post lagi. Tu lah. Bila abang cakap sabar kan, bila konsisten bila, kan tadi kan abang kata bulan Ramadan ni antaranya kalau ikut psikologi, kalau kita ubah, kita buat perubahan tu minimum 40 hari kan. Jadi bila saya tengok, saya try lah nak sharing pasal satu hadis tu, saya ada PM Bensyad tanya pandangan kan, dia ada bagi pandangan dia kan. Jadi saya try lah buat, memang betul lah cakap abang, dia kena ada istiqomah. Yang paling susah, paling perubahan tu adalah kita nak istiqomahkan benda, nak konsisten. Saya sampai hari ketiga boleh lah, hari keempat nak edit je, ya Allah, dia macam Lepas tu buat live lah, suara problem. So kesimpulannya nak konsisten apa yang kita buat tu dalam perubahan tu memang kena ada satu nekat lah memang. Kalau kita nak berubah tu kita buat lah. Kalau dah sekadar tersenggol memang bye-bye lah kan. Buat video 7 minit, bapak panjang. Buatlah video 1 minit je. Mana boleh, isi tak dapat tu. Dapat. Mana video 1 minit. Boleh. Kalau video Abang boleh buat video 1 minit, 1 bab. Tu, padu. Ya. Susah benda tu. Video pendek baca hadis je habis dah. Macam hadis lah. Hadis pun 1 minit lebih. 1 minit setengah lah. Tak ada. Tengok bergantung pada hadis. Dapat hadis kedua, panjang lah. Kau pakai buku apa? Kau pakai buku apa hadis-hadis tu? Imam Nawawi. Hadis 40. Daripada Zahazan Muhammad dengan Muhammad Zakaria. Ustaz Zazan ni. Ustaz Zazan. Yalah, benda yang paling susah sebenarnya istiqamah. Tu abang ingat bulan Ramadan ni sebenarnya peluang untuk kita belajar istiqamah. Sebab tu Nabi kata istiqamah ni buat benda sikit tapi berterusan. Kalau kita pilih untuk buat benda yang terlalu bebankan diri kita, itu yang jadi tak istiqamah kan. Abang ambil contoh abang lah, abang ni tak buat video tapi abang menulis. Abang letak target 1 hari 1 artikel, itu pun susah nak dapat. Sebab ia bergantung pada mood lagi kan. Sebab tu kalau kita nak buat satu-satu kebaikan, benda yang paling cepat kita buat ialah benda yang paling dekat dan segera kita boleh ambil kan. Sebab tu kalau kita jadikan disiplin, sebab tu benda ibadah ni kena disiplin. Contoh solat kan, contohnya baca Quran, puasa. Kalau kita boleh disiplinkan benda-benda ni, benda lain dia akan datang secara natural. Contohlah kita ambil, abang ambil contoh lah, ini contoh tapi kata berjaya pun tak lah kan. Belum berjaya lagi. Contoh nak tulis artikel kan, kadang-kadang abang 1 hari tu tak boleh nak tulis pasal aku nak tulis apa hari ni. Kita nak tulis pasal diri kita je, macam benda tu orang takkan orang nak baca pasal diri kita kan. Jadi kita nak cari sumber tu kat mana. Jadi itu yang menyebabkan kita jadi disiplinkan baca Quran lah. Jadi setiap hari bila kita baca Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang kita rasa macam ni tertarik lah, boleh bincang kan. Sama lah macam Afiq, kau baca hadis kan. Kadang-kadang kita baca hadis tu, kalau kita hanya sekadar baca, jadi kita akan jumpa dan kita bolehlah buat something pada video tu. Tapi kalau kita tahu secara tak langsung Allah akan tunjuk jalan bahawa apa yang kita baca tu kena dengan hari yang kita lalui hari tu. Itu memudahkan untuk kita menyampaikan maklumat kita.
Sebab tu baca je lah. Kalau katakan hari yang kau buat video tu, kau tak ada idea ke ataupun ni, kau rakam baca hadis tu cukup lah. Rakam hadis tu je. Kan? Maknanya nak disiplinkan supaya setiap benda yang kita buat tu konsisten. Dan dia memang benda istiqomah ni mesti didisiplinkan masa. Yang ini pun abang belajar agak lah bab menulis ni kan. Kalau tak ada disiplin masa, kita takkan menulis. Jadi waktu kita katakanlah kau buat video pagi lepas subuh pukul 6.30 katakan sampai pukul 7.30 kan. Disiplinnya mesti duduk depan komputer ke atau depan ni, kau mesti menghadap kat benda tu 1 jam. Lepas tu baru kau boleh berhenti. Ya, kalau tak dia tak akan jadi lah. So benda istiqamah ni dia berkaitan dengan disiplin, konsistensi kita yang berterusan kan. So kita sama-sama lah, abang pun masih lagi dalam proses nak konsisten menulis. Sekarang ni tengah nak buat e-book sebenarnya untuk dijual, tapi tak dapat lagi idea tajuk apa nak tulis. Main tulis je lah sekarang ni. Jadi sekarang ni tengah pilih-pilih lagi apa benda yang nak ditulis kan. Jadi mungkin itulah istiqomah. Sebab istiqomah ni benda besar sebenarnya dalam agama. Sebab tu Allah sebut dalam Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim kan. Mustaqim tu ialah datang berperkara istiqamah. Maknanya lurus. Kita kekal pada jalan yang sama. Kita kekal pada benda yang kita buat tu secara berterusan. Tu mudah-mudahan lah kita boleh istiqamah. Semua kita boleh istiqamah. Okay, ada lagi soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan tak? Tambahan. Mana tahu Alam ada soalan ni. Alam tak boleh balik tu, Alam tak boleh balik. Alat, siapa yang ada dengan kita ni? Alam lagi siapa? Tak tahu siapa ni. Tak siapa join ni. Zikron join balik. Zari. Oh, Zari. Okay. Oh Zari ya. SK. Oh, SA. Sir Azari lah. Salah letak nama. Nak longkam. So Abang Zari ada ni tak? Ada apa-apa ni tak? Nak berkongsi. Ada tambahan. Nanti abang tulis nanti nak bagi Azari buat ni lah, proofread. Boleh. Nak tambah pun boleh. Cantik. Tengah Sebab baca. itu ada orang offer. Sebab itu ada orang offer buat e-book dan jual e-book. Jadi sempena duduk rumah dan tak ada pekerjaan buat masa sekarang ni, nampaknya itu mungkin peluang jugalah untuk ambil masa ni menulis. Okay, ada soalan dah? Sebentar dah, tunggu dulu. Abang Zari tadi macam respon. Lepas tu dia gelap pula. Mana ada lah, Isyad ni mandai. Okay bang, respon sikit bang. Sebagai penutup bang. Saya tak dengar penuh tadi. Jadi macam mana? Ada share artikel tu. Okay. Tengah baca. KP dalam bulan Ramadan lah macam Abang Kam sebut tadi dah apa? Banyak kebiasaan yang kita selalu buat tapi tahun ni dah jadi lain lah terutamanya kemudian tarawih itulah ya. Macam tarawih ni saya ada banyak pengalaman lah, antaranya macam mana tarawih dekat negara lain, dekat Indonesia, dekat Thailand kan. Kawasan ni tarawih dia memang kata memang suasana dia tu memang apa? Lagi apa Lagi rasa lah. Live lah, lagi rasa daripada Malaysia lah kan. Tapi kat Malaysia pun boleh suasana dia pun kira dapat dirasai lah kan, dia punya suasana tu. Tapi tahun ni rasa macam tu lah. Kita rasa macam betul ke tengah bulan puasa ni kan. Jadi dia mengajar kita satu normal baru yang kita kena biasakan diri tidak disokong oleh environment tau, macam tu. Contohnya orang luar yang
contohnya macam kita mengembara dekat luar negara, negara bukan Muslim lah, bukan majoriti Muslim, kita akan buat benda tu sebab benda tu orang kata tradisi, sebab suasana dia, ataupun sebab kita faham benda tu betul-betul. Adakah kita akan kurangkan kita punya rasa nikmat nak solat tarawih tu sebab suasana tu dah kurang kan? Ataupun kita sendiri wujudkan rasa suasana tu pada persekitaran kita lah. Jadi daripada kita sebelum ni kita menikmati suasana tu kan, sekarang ni kita pula yang kena mengeluarkan suasana tu lah supaya orang lain pula rasa Ramadan tu masih tarawih tu masih ada, Ramadan tu masih ada. Maksudnya di sini adalah kita keluarkan suasana tu terhadap ahli keluarga kita lah. Jadi kita buatkan orang lain dalam keluarga kita ni masih rasa sekarang ni Ramadan lagi, kan? Jadi itulah antara perbezaan itulah yang dalam kita nak menanggapi normal baru ni kan. Tengah baca artikel pun kau ni. Tadi pun sebelum usrah ni, Abang Naim Jaafar call abang. Dalam 10 minit sebelum kita start tadi tu abang masuk pun lambat sikit tadi. Dia call dan dia minta supaya abang baca beberapa artikel berkenaan dengan anger management, pengurusan marah. Sebab dia kata dia minta supaya abang fikirkan lah, sebab dia ada beberapa input penting mungkin dia kata dia nak ketengahkan benda ni. Dia kata sebenarnya bila berdepan dengan PKP ni, secara tak langsung kita belajar tentang sebenarnya rakyat Malaysia ni ada masalah dalam mengurus kemarahan dia. Sebab dia kata bila beberapa isu yang tular sekarang, antara faktor dia ialah sebab terlalu banyak masa rakyat Malaysia ni depan skrin. Yang menyebabkan mereka menjelaskan watak mereka depan skrin dia. Jadi dia kata nampak jelas sekarang ni, dia kata sebenarnya kita rakyat Malaysia ni ada isu dalam menguruskan kemarahan. Sebab tu dia kata tengok je isu Rohingya, dia kata. Bila orang ketengahkan tentang patut tak patut Rohingya ni datang ke Malaysia dan sebagainya kan. Dia kata isu datang tak datang tu dari segi teknikalnya kita faham lah kan. Maksudnya kita tahu sejarah Rohingya macam mana dan kita tahu macam mana perangai dia, kenapa perangai dia jadi macam tu kan. Itu untuk kita yang tahu, dia kata. Kan? Tapi dalam keadaan kita tahu pun bukan maknanya kita setuju, kita terima semua Rohingya ni kan. Maknanya kita pun tahulah setakat mana yang boleh dan tak boleh. Tapi dia kata masyarakat tak macam tu. Masyarakat ni dia hanya tengok dan dia lempiaskan marah dia. Maknanya dia keluarkan kemarahan tu. So itu dia kata sebenarnya benda yang kita perlu uruskan. Maksudnya kalau kita nak berdepan dalam masyarakat yang lebih baik, dia kata sebenarnya kita kena berada di hadapan untuk mengajar masyarakat macam mana menguruskan marah dia. Itu dia minta abang study tentang anger management. Dan dia kata kita perlu berada di depan untuk didik masyarakat untuk menguruskan marah. Sebab dia kata di barat, di UK dan di beberapa negara Eropah, dia dah buat kajian lah sampai ke tahap dia kata ada alat mengukur kemarahan. Sehingga kan dalam kereta diorang, bila diorang masuk kereta, ada alat yang mengatakan bahawa suhu badan dia tu menunjukkan yang dia sedang marah. Dan kereta tu akan beritahu awak akan accident hari ni. Secara logiknya, psikologi kita, bila ada orang beritahu kita akan accident, apa yang akan berlaku pada kita bila kita bawa kereta? Dia automatically mengubah behavior kita. Kan, kita akan situasi itu sebenarnya dah pun dibuat kajian di banyak negara-negara kelas pertama ni.
dan dia dah jadi bahan utamalah, dan kajian tentang anger ni dah dibuat sejak tahun 91 lagi kalau ikut Abang Naim kata. Dah banyak artikel yang keluar dan itu yang menyebabkan mereka jadi ada satu kelebihan yang luar biasa dari segi bagaimana mereka berhadapan dengan situasi. Sebab tu Abang Naim dia lawyer kan, Naim Jaafar ni lawyer. Dia kata bila dia berdepan dengan pasangan Melayu Islam yang nak bercerai, dia kata orang Melayu lah paling gagal menguruskan marah dia. Nak banding dengan orang yang bukan Melayu. Sebab dia kata dalam anger management ni dia ada satu bahagian yang dipanggil pause. Pause maksudnya bila kita dapat satu berita, dia ada tempoh untuk kita berhenti, jangan fikir tentang berita tu, melainkan biarkan dia berlalu dulu. Jadi itu mungkin satu benda yang jadi pelajaran jugalah sebenarnya, yang secara tiba-tiba tadi Abang Naim call. Sebelum ni tak pernah pun dia call. Tiba-tiba dia call tadi. Jadi mungkin dapat tinggalkan boleh beri sedikit orang kata boleh kongsilah dengan kawan-kawan kat sini kan tentang kecenderungan kita untuk menguruskan kemarahan. Dan dia kata sebenarnya kalau kita buat kajian tentang anger management ni, setiap ayat yang kita tulis dalam WhatsApp pun kita boleh tahu orang tu marah tak marah. Penggunaan perkataan dia, panjang pendek ayat dia, semua benda tu terkait dengan emosi sebenarnya. Oh, okay, menarik. Saya rasa menarik kalau abang boleh tulis satu artikel pasal tu. Itulah. Abang Naim dah suruh abang jadi, dia kata kamu kena duduk kat depan ni, dia kata. Sebab dia nak wujudkan satu front, dia kata macam page lah, kita kena ke depan dan ketengahkan isu ni. Sebab di Malaysia dia kata yang buat kajian tentang psikologi tentang isu anger management ni dah ramai sangat. Dia kata memang ramai, cuma mereka tak ketengahkan benda ni sebagai benda penting untuk dibincangkan. Maknanya secara umumnya cerdik pandai kat Malaysia ni tahu benda ni penting, tapi dia tidak ketengahkan sebab dia masih lagi berputar pada benda yang apa yang masyarakat nak dengar. Bukan pada benda apa yang masyarakat perlu tahu, tapi apa yang masyarakat. Dia macam politician lah kan. Politician kan cakap apa yang orang nak dengar, dia bukan cakap apa yang orang perlu tahu. Itu lah mungkin penambahan. Mungkin Azhari ada nak tambah, ada baca artikel lah tu. Saya rasa beberapa tahun lepas saya pernah baca pasal ni lah, pasal rakyat Malaysia ni 1/3 daripada rakyat Malaysia dia bermasalah mental. Satu daripada 3 lah, kalau daripada research tu kan. Kita ni ada 6 orang, ada 2 orang sakit mental ni. Ada 2 orang kecenderungan lah sakit mental ya. Saya tak ingat research tahun bila, tapi saya ingat lagi lah dia punya per itu kan. Jadi 1/3 tu memang ada dia sakit mental ni. Tak semestinya dia macam mana dia ada yang mild, ada yang serius lah kan. Dia ada yang daripada segi anger, lepas tu daripada segi tapi betul lah macam Abang Kam cakap tadi, bila ramai semua orang ada banyak masa dekat untuk online, dia benda tu terselah tau. Dia macam benda ni sebelum ni dia bawah laut, dia dah timbul Yalah, bila orang dalam keadaan dikurung maksudnya kebebasan dia tu dihadkan memang dia akan ada rasa memberontak. Jadi benda tu pun external factor jugalah. Jadi dia macam kita kalau perasan dia dalam sebelum Rohingya pun dah ada isu-isu lain yang kita memang orang kata kalau kita istilah dia jabatan netizen lah kan.
Dia akan ada satu kumpulan yang akan buat apa, cetuskan penulisan yang provokatif lah. Jadi netizen ni secara berjuta-jutanya dia akan serang. Dan kalau kita tengok dia kalau kita teguran tu dia baguslah kan kalau kita menegakkan benda yang betul. Tapi kalau kita tengok komen-komen netizen ni dia banyak benda yang apa sarkastik, benda yang apa menghina kan. Dia tak silap saya yang pertama tu yang politician Taiwan tu dia apa ya, dia salah fakta lah tentang pengurusan COVID di Malaysia. Jadi lah netizen Malaysia semua ni kan. Betul. Jadi kita faham apa kepentingan untuk betulkan tu tanggapan tu, tapi bila dah masuk maki hamun semua kan, kita rasa macam kita dah rasa benda ni apa yang kita rasa baguslah rakyat Malaysia patriotik kan, tapi benda tu dia tak. Dia dah jadi benda yang sangat apa benda yang sangat beracun tu. Dan dia nampakkan bahawa rakyat Malaysia ni semua apa-apa isu je semua dia hentam tanpa usul periksa lah. Utamanya itu baru ni lah Rohingya ni. Bagi saya sebenarnya di samping daripada management tu netizen Malaysia ni memang orang kata memang jenis Memang ni lah. tak membaca satu kena reflect lah. Rohingya ni sebenarnya kompleks tau kita nak cakap. Betul. Kita kenapa kita tak ambil itu isu lain itu satu isu sebab kita melihat sekarang ni pun dah parti dah berjuta dah kan. Betul. Parti je dah ada 4 juta lebih. Itu yang melalui pasport yang daripada sempadan ni jalan-jalan tikus ni kita tahu mungkin 6 juta. Pelarian pun daripada Rohingya je yang berdaftar ada 150,000. Yang tak berdaftar kita tak tahu. Jadi orang asing dekat negara kita ni mungkin dah lebih daripada 10 juta. Jadi bila kita nak ambil lagi kita kena fikir. Sebab tu baru-baru ni ada penolakan kapal tu. Kenapa kita tolak? Kita ada sebab kita, bukan sebab kita kejam ni. Sebab kenapa kita macam kita contohnya kita buka rumah kebajikan lah. Tapi kita ambil anak yatim tu tapi kita biarkan dia. Kita setakat bagi makan sehari sekali macam tu lah. Itulah keadaan apa ya? Itulah keadaan pelarian di Malaysia ni. Nak kerja tak boleh secara ni lah. Betul. Jadi orang dalam keadaan orang kata apa? Dalam keadaan yang begitu terdesak, dia akan ada muncul naluri survival dia tau. Siapa pun lah kan. Kalau kita cerita kita lapar tak apa lagi. Tapi bila kita tengok anak-anak kita lapar, kita sanggup buat apa-apa lah kan. Jadi dia memang akan ada survival lah. Dan survival tu dalam bentuk kelompok dia lah. Dia akan ada geng-geng dia semua kan. Jadi sebenarnya bagi saya bila kita bawa, kita tak jaga dengan betul-betul, kita tak bagi pendidikan yang betul-betul, kita tak ajar macam mana nak hidup bertamadun semua. Jadi itu yang menyebabkan apa? Jadi seperti hari ini lah kan. Dan yelah berita palsu pun ramai juga, banyak juga kan yang tersebar. Sebabkan apa? Orang tersalah sangka lah. Utamanya surat tu. Salah faham. Dan ada pula fake account yang mengaku kononnya Rohingya lah. Dan mungkin mereka ni dibayar untuk buatkan apa provokasi bahawa orang Melayu Barang. baca daripada gerakan politiknya
ini apa ya? Ini adalah apa ya? Satu cover up lah, satu damage control untuk tunjukkan kenapa kerajaan yang sekarang ni tak nak ambil dah. Dia tak boleh kata orang Islam, dia tak boleh kata dia tak nak ambil. Itu akan jadi backfire lah sebab kita orang Islam sama Islam kan. So apa ya? So apa yang dia boleh buat adalah dia tunjukkan orang Rohingya ni semua teruk lah kan. Kita tak rasa semua baik, tapi itulah. Jadi apa ya? Racism yang kita panggil xenophobia ni, yang terlalu takut kepada orang luar ni, dia tak pernah jadi, dia tak pernah kena pada orang Melayu dah sebelum ni. Orang Melayu ni sangat welcoming semua kan. Betul. Tiba-tiba muncul satu wajah baru orang Melayu yang sangat xenophobic lah. Maksudnya sangat takut dengan orang asing. Jadi benda tu selama beratus-ratus tahun ni kita sangat welcoming lah terhadap orang luar lah kan. Sebab tu kita ni di Asia ni kita ni antara orang kata paling terbuka lah kan. Jadi kita meraihkan banyak budaya tu ya. Terutama daripada segi makanan kita lah. Kita ni jenis orang kata memang masyarakat yang daripada segi pemikirannya tu plural lah kan. Tapi bila muncul isu Rohingya ni kita tiba-tiba kita jadi xenophobic lah. Dan benda ni tak akan berlaku selagi kalau tak ada racism yang telah orang kata subur lah sebelum tu Dia kena mula dengan rasis dulu, rasa rasis dulu kan. Jadi kita tahulah siapa yang sebelum ni yang melawankan racism dan juga sebagainya. Itulah yang membiakkan xenophobic ni lah, takut pada orang luar dan juga sebagainya. Jadi panjang pula jadi cerita Rohingya. Tapi yalah dia jadi kesan, maksudnya xenophobic ni kesan daripada racism lah. Racism yang disuburkan lah. Dia kena benci orang dulu baru dia takut orang, ada macam tu. Jadi tak takut. Jadi yalah Rohingya ni nak cerita panjang lah punya ni kan. Betul. Antara boleh ni buat sesi lah, buat sesi penerangan. Boleh sesi penerangan. Kan? Maksudnya kita boleh bincang lah. Mungkin patut jugalah adik-adik kat kawasan Selangor ni tahu tentang isu Rohingya ni kan. Sebab ABIM sendiri sebenarnya terlibat dengan Rohingya ni lama dah. Kita dah 40 tahun lebih dah. 40 tahun lebih dah, lama. Jadi kalau kita tengok statement ABIM ataupun statement orang-orang utama dalam ABIM ni tentang Rohingya pun, mungkin kalau kita netizen, kita akan kata apa ABIM suka sangat dengan Rohingya ni kan. Baik sangat dengan Rohingya ni kan. Jadi kita kena faham betul lah macam Azali cakap, kena faham situasi kenapa ABIM punya perwatakan begitu bila isu Rohingya ni. Dan kita pun ada sekolah Rohingya sebenarnya, kita tahu kata orang kata perangai Rohingya ni memang kita tahu perangai dia tu memang macam tu lah pun perangai dia. Yang itu kita tak nafi lah. Macam awal dakwah dulu lah Arab Badui kan. Kita baca sirah, benda tu sama. Sama, betul. Kita sebagai orang yang lebih bertamadun, kita janganlah letakkan diri kita macam dia orang lah. Ya, betul lah. Kita lah kena bantu dia kan. Sebab saya antara orang yang paling kau-kau hari tu kena. Kita cuba jadi netizen kan, netizen berilmiah Semua hujah. Cuba kalau Rohingya tu letak rumah kau. Memang tak nak letak, tapi pandanglah daripada sudut kemanusiaan kan. Kalau tak suka pun lah kan. Pandang daripada sudut kemanusiaan pun cukup lah. Lepas tu last kan, statement-statement yang sebar macam Panglima keluar pasal kan viral yang itu Panglima tentera kan. Dia keluar pasal Rohingya ni apa benda. Tapi yang dicakap tu sejarah dia salah lah. Lala cakap, saya tak pernah keluarkan artikel tu pun, siapa yang keluarkan? Dia dah jadi macam satu fitnah. Itulah yang bahayanya. Sebab tu
yelah kita mungkin kalau nak respon kepada netizen punya respon, sebenarnya memang tak akan mampu kita respon. Betul. Sebab tu kalau minggu depan kita jadikan Rohiyah ni topik perbincangan, kan, paling tidak pun kita boleh buat penjelasan lah kot kan, situasi, dan mungkin masing-masing ada pandangan. Mungkin kita setuju untuk dia dibantu, ataupun mungkin ada sebahagian tak setuju, tapi biarlah pandangan kita tu dengan hujah tertentu. Bukan hanya macam Abang Zari cakap lah, bukan hanya kerana benci dan takut tu kan. Kita ada alasan yang kita rasa patut lah untuk kenapa kita kena bantu atau tak bantu. Dan alasan paling mudah lah untuk kita pegang ialah dah ramai sangat dah kat Malaysia ni sebenarnya. Malaysia ni pun berapa besar sangat kan. Jadi itu sebenarnya faktor utama lah. Bahkan dia suka datang Malaysia ni pasal kerajaan kita baik. Layan parti ni walaupun orang kata taklah hotel kan, tapi masih dapat layanan, diberi makan, walaupun tak makan banyak pun tapi dapat makan. Memang daripada duduk rasanya macam tu kan. Kalau dia duduk kat tempat lain belum tentu kan dapat makan ke tak, macam mana layanannya. Sebab yang melayan dia orang ni ialah, walaupun orang yang melayan dia orang ni ialah ahli pihak berkuasa, tapi bila pihak berkuasa tu ialah orang Melayu Islam, maka dia ada elemen kemanusiaan pada diri peribadi setiap orang yang melayan tu. Itu kelebihan lah kot kan, yang kita patut syukur lah Malaysia ni. Tapi itulah, kita nakkan pertimbangan yang apa orang kata, yang rasional lah. Kita tak nak berdasarkan semata-mata benci, marah, takut dan sebagainya kan. Mungkin boleh jadi tajuk akan datang pula ni. Boleh lah. Boleh kupas sikit. Boleh lanjut lah. Boleh kupas sikit. Boleh cerita sejarah dia sikit. Kalau Azhari ada boleh buka map sikit Azhari. Abang Zari lah. Senang. Boleh lah minggu depan. Boleh kan? Minggu depan. Sebab sekolah cuti ke ni. Nanti SPM pun tahun depan. InsyaAllah. Nanti boleh buat screen sharing nanti. Pakai Skype. Kita guna laptop lah lepas ni Sebab pakai 40 minit. So dia limited sikit. Kalau dia ada cari lain Webex. Webex tu nanti saya explore luar Webex macam mana. Kena ni dulu lah, kena try dulu. Tapi tak biasa. Sebab abang semalam pakai Zoom. Untuk yang apa ni tu kan, yang untuk pornografi tu. Tapi Zoom ni kalau kita pengguna biasa ni 40 minit je. Macam Wadah dia ada akaun berbayar. Dia boleh pakai lama lah. Host tu ada besar dia punya memori dia. Kalau pakai yang percuma ni 40 minit je. Lepas tu pakai Skype. Skype ni kita stabil jugalah. Sebab Skype ni lagi lama kot banding Zoom kan. Skype boleh masuk ramai orang. Lepas tu dia lagi stabil lah. Dia daripada dulu. Zoom pun maksimum 8 orang kalau yang kita pakai biasa punya. Dia masuk orang yang ke-9 tu dia mulalah hang lah. Lepas tu nanti sangkut-sangkut lah. Skype ni masuk ramai-ramai. Tak apa, ni ada berapa orang ni? Ni dah ada, kalau ikutnya ada 6-7. 7, cepat abang 8. Tu kan kira okey ni. Macam tu lah. Okay. Itulah. Terima kasih kepada Isyad yang menginitiate usaha ni. Ada orang lain ke nak respon? Tak ada. Zikrun tak dengar suara. Zikrun senyap jadi pendengar yang setia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebab dia ni dia masuk last tadi time perbincangan. Siapa lagi ada ni? HA ni siapa? Hamizah. Miza. Oh, Miza. Okay. Kalau kita boleh sama-sama setuju, kalau kita boleh buat perbincangan macam ni seminggu sekali pun okey kot. Boleh kot, saya rasa. Tak ada masalah. Tengah hari lah. Kita ambil tengah hari lah, jangan ambil malam ke pagi sangat. Kita ambil time macam ni pun okey. Boleh 12 sampai pukul 1 lebih tu kan. Kita ambil hari yang sama hari ni boleh? Boleh. Hari apa? Rabu. Rabu lah. Ya, Rabu. Ni Rabu. So kalau Rabu boleh lah.
Boleh adjust nanti. Tak ada masalah. Boleh. Apa boleh? Akilah kata boleh, kita boleh ha. Okay. Jadi sebab kita pun alang-alang ada masa ni, kita ambil masa lah kan. Akilah ada lepas ni- apa-apa ke nak dikongsikan? Kita tanya dulu. Tak ada. Mana tahu nak kongsi benda-benda best ke? Apa Tak ada ke? yang best. Malah tahu. Kau nanti mana tahu kau balik Semenanjung, kita orang tak ada terkejut. Macam tu lah. Esok insyaAllah saya balik. Oh, balik boleh lah. Tapi saya pelik kenapa Abang Fakhrul kan dia bagi tahu tiket flight dia bulan depan 20 hari bulan 5. Lepas tu dia kata AirAsia dah cancel tiket dia. So saya macam pelik lah, tiket saya esok. Tapi Alhamdulillah maksudnya still tak ada dapat apa-apa email kena cancel ke apa. Dia beli bila? Dia beli Dia beli bulan 3 hari tu. Memang AirAsia yang mana beli dalam bulan 3 masa awal-awal PKP tu memang dia orang cancel. So kiranya memang tak ada flight. Memang confirm lah bulan 5 tu tak ada. Tak ada lah kalau dia dah cancel kan. Kesian. Ramai yang kena. Kan hari tu Asia minta supaya jangan tuntut kan. Jangan tuntut. Tapi sepatutnya dia kena bagi jugalah refund. Paling tidak kalau tak full pun 50-60% ke kan. Itulah. Tak apalah. Okey lah. Okey bang. Okey. Dia dah suhu dah ni. So minggu depan tajuk Rohiyah. Okay. Tajuk Rohiyah. Minta Azhari lah sedia. Boleh. Kita bincang sikit isu Rohiyah. Jadi Abang ucap